Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 31 Julai bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama, Polis Diraja Malaysia PDRM akan mengambil keterangan Tan Sri Apandi Ali berhubung satu laporan yang mendakwa beliau sebagai bekas peguam negara menutup siasatan pihak berkuasa terhadap Wan Malaysia Development Berhad Wan MDB. Setiausaha Polis Diraja Malaysia Deputi Komisioner Datuk Nursiah Muhammad Saaduddin berkata, proses merakam keterangan bekas peguam negara itu akan dilakukan pada jam 2.30 petang esok. Menurut Datuk Nursiah, siasatan dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT, Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman di bawah Seksyen 217 Kanun Kesesaan. Beliau berkata tindakan diambil selepas Ahli Parlimen Klang Charles Santiago membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Klang awal minggu ini kerana tidak berpuas hati dengan siasatan dalam kes Wan MDB. Pada Jumaat lalu, Datuk Nursiah dalam kenyataan mengesahkan USJT Bukit Aman telah memulakan siasatan ke atas laporan polis yang dibuat Charles. Dalam laporan polis pada Rabu lalu, wakil rakyat DAP itu meminta polis menyiasat Tan Sri Apandi atas dakwaan menyalahgunakan kuasanya sebagai bekas peguam negara untuk menutup siasatan pihak berkuasa terhadap Wan MDB. Ahli Parlimen Klang itu berkata, ini terbukti dengan penolakan Mahkamah Tinggi terhadap sama fitnah yang difailkan Tan Sri Apandi terhadap veteran DAP Lim Kit Siang. Beliau mendakwa Tan Sri Apandi sengaja mereka-reka maklumat dan berbohong semasa memegang jawatan peguam negara yang membawa kepada penyalahgunaan kuasanya sebagai penasihat undang-undang utama negara. Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memberi bayangan bahawa pilihan raya umum ke-15 akan berlangsung pada bila-bila masa. Menurutnya, dua peristiwa yang berlaku minggu lalu seolah-olah menjadi petanda bahawa PRU15 akan dilaksanakan dengan segera. Peristiwa pertama katanya melibatkan lulusnya pindaan rang Undang-Undang Akta Perlembagaan 2022 berkaitan anti lompat parti di Dewan Rakyat. Petanda kedua melibatkan kelulusan daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan untuk membenarkan pemilihan UMNO berlangsung selepas PRU15. Dalam ucapannya pada Konvensyen Puteri BN di Ibu Negara hari ini, beliau juga mendesak supaya mandat rakyat dikembalikan dalam tahun ini juga. Menurut Datuk Seri Ahmad Zahid, BN tidak seharusnya menunggu terlalu lama untuk mengadakan pilihan raya, terutamanya ketika rakyat masih mahukan BN. Sementara itu, pada sidang media, Ahli Parlimen Bagan Datuk itu soal menentukan pilihan raya terletak pada Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini mengingatkan ahli-ahli parti supaya tidak melakukan sabotaj jika tidak terpilih sebagai calon pada pilihan raya umum ke-15 kelak. Katanya setiap ahli parti perlu ingat bahawa calon yang bertanding bukan atas kapasiti peribadi, sebaliknya mewakili Barisan Nasional BN dan menggunakan lambang parti. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, beliau risau tentang budaya sabotaj kawan yang bertanding dalam pilihan raya oleh mereka yang tidak tercalon kerana perasaan tidak puas hati ataupun merajuk. Sehubungan dengan itu, beliau berharap semua pihak mendapat mesej yang jelas memandangkan terlalu banyak kejadian cah keting berlaku dalam kalangan mereka yang tidak dipilih menjadi calon pilihan raya. Beliau juga berharap amalan tidak sihat itu juga tidak berlaku di Selangor kerana misi Barisan Nasional adalah untuk merampas negeri tersebut dari tangan pembangkang. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada Konvensyen BN Negara Selangor 2022 di Shah Alam. Sementara itu, dalam sidang media selepas menyampaikan ucapan, Ahli Parlimen Bera turut ditanya sama ada beliau tidak lagi berasa tertekan dengan desakan diadakan pilihan raya atau sebaliknya. Not sure yet, but in the process. In the process? In the process. Before election, can it be done? I'm not sure. That one you can ask Menteri Undang-Undang lah. Under him. Yeah. Do you feel less pressure to call for election now? Pardon me? Do you feel less pressure to call for election now? The No. party election is after. Well, it's not important when the election will be, but the party is always ready for it. So no pressure. No. Seterusnya,
Perjanjian Persefahaman MOU antara Pakatan Harapan PH dan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kekal berkuasa selama 31 Julai. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata hanya klausul larangan pembubaran Dewan Rakyat sebelum 31 Julai untuk Pilihan Raya Umum PRU15 akan tamat secara automatik. Beliau berkata masih ada beberapa bahagian lain dalam MOU itu yang belum dipenuhi termasuk soal pentadbiran penyelewengan darah-suah. Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada pemberita dalam satu majlis di Luku Port Dickson semalam. Mengulas lanjut katanya, PH juga tidak berpuas hati dengan cara kerajaan menguruskan isu kenaikan harga barang. Ditanya sama ada PH bersedia untuk PRU15 sekarang, Presiden PKR itu berkata mereka bersedia dengan jentera yang akan bertindak sekiranya Parlimen dibubarkan. Katanya beliau baru berbincang dengan Menteri Besar Negeri Sembilan dan sentiasa bersiap sedia menghadapi PRU15, namun keutamaan PH adalah ekonomi sekarang. Beliau berkata tanggungjawab kerajaan ialah mengendali urusan ekonomi dengan baik supaya dapat meringankan beban rakyat. Keputusan Dewan Rakyat meluluskan ruang undang-undang RUU anti-Lumpat Parti pada Khamis lalu membuktikan kejayaan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri sejak mengambil alih jawatan itu tahun lalu. Ahli Parlimen Padang Terap Datuk Seri Mazil Khalid berkata, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum itu juga berjaya apabila pindaan Perlembagaan Persekutuan berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 diluluskan Dewan Rakyat. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Luar Bandar menambah RUU anti-Lumpat Parti dan pindaan RUU MA63 itu turut disokong lebih 2/3 ahli parlimen termasuk pembangkang. Katanya pindaan Perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 pada waktu itu berjaya memperoleh sokongan sebanyak 148 ahli Dewan Rakyat, manakala RUU anti-Lumpat Parti yang diluluskan pada 28 Julai lalu menerima 209 sokongan. Datuk Seri Mazir berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Perhimpunan Bulanan Kementerian Pembangunan Luar Bandar di Kota Tinggi hari ini. Cubaan sekumpulan pendatang tanpa izin mengelak daripada dikesan pihak berkuasa dengan bersembunyi di dalam semak di sebuah ladang getah di sempadan Malaysia Thailand tidak berjaya menyelamatkan mereka. Kesemua 31 pendatang haram itu diberkas oleh tim ronda Markas Division Kedua Infanteri Malaysia 2 Division yang sedang melakukan tugas rondaan kira-kira jam 9.30 malam tadi. Menurut 2 division dalam kenyataannya hari ini, hasil pemeriksaan lanjut mendapati mereka yang ditahan adalah warga negara Myanmar yang tidak memiliki sebarang dokumen perjalanan yang sah dan disyaki cuba memasuki negara ini secara haram. Siasatan lanjut mendapati kesemua parti yang ditahan berumur di antara 18 hingga 45 tahun terdiri daripada 21 lelaki dan 10 wanita. Katanya tim ronda turut berjaya merampas 3 buah telefon bimbit, wang tunai dalam mata wang Malaysia dan Thailand bernilai RM967.30 serta 31 beg pakaian dengan anggaran nilai keseluruhan rampasan RM2,467.30. Kesemua parti diserahkan kepada Balai Polis Bukit Kayu Hitam untuk tindakan lanjut berlunaskan undang-undang yang ditetapkan. Pasukan beroperasi akan terus mempertingkatkan kawalan di sempadan negara bagi mengekang kemasukan parti dan sebarang aktiviti jenayah rentas sepadan. Seterusnya, Asrama Pelajar Lelaki Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Dato' Haji Abu Hassan Haji Sil atau lebih dikenali SMK Pedas terbakar 80% tengah hari tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Rembau Muhammad Izzuan Muhammad Said berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 1.18 minit tengah hari dan tiba di lokasi 3 minit kemudian. Beliau berkata sebaik tiba di tempat kejadian mendapati kebakaran melibatkan bangunan asrama lelaki di tingkat 3 yang mempunyai kira-kira 10 bilik. Bagaimanapun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Tambah Muhammad Izzuan, operasi pemadaman bangunan itu turut dibantu anggota Balai Bomba dan Penyelamat Kota serta Senawang. Ia tamat sepenuhnya pada jam 3.51 petang manakala punca kejadian sedang disiasat. Susulan kejadian kebakaran itu, Pengetua Sekolah berkenaan Nur Iskandar Muhammad berkata seramai 668 pelajar sekolah berkenaan
berkenaan akan menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Ujarnya mereka akan menjalani sesi PDPR sekurang-kurangnya selama sebulan bagi membolehkan pasukan bomba serta agensi lain menjalankan siasatan. Difahamkan kejadian berlaku sewaktu pelajar sedang pulang ke asrama yang dijadualkan pada jam 2 petang. Skuad sepak takraw negara berjaya merangkul gelaran juara pada final cara beregu lelaki kejohanan sepak takraw dunia Piala Raja Thailand ke-35 selepas menewaskan Laos 2-1 di Bangkok pada Ahad. Ini merupakan satu-satunya gelaran dimenangi skuad sepak takraw pada kejohanan kali ini. Gandingan Muhammad Nur Aizat Nordin, Aidil Aiman Azwawi dan pemain simpanan Muhammad Afifuddin Muhammad Razali menewaskan pasukan Laos dengan 2-5-2-4, 14-21, 21-18. Pada set pertama, gandingan Malaysia yang mendahului permainan terpaksa terikat pada 2-4-2-4. Namun pasukan negara telah mendapat servis dan berjaya menotakan kemenangan dengan 2-5-2-4. Pada set kedua, Malaysia ketinggalan 12-15 berikutan kesilapan pemain termasuk servis dan pukulan. Walaupun Muhammad Afifuddin dimasukkan, ia gagal menggalas cabaran dan pasukan Malaysia terpaksa akur dengan 14-21. Pada set penentuan, gandingan Muhammad Nur Aizat dan Aidil yang mendahului Laos 14-13 berjaya mengutip 4 mata berturut-turut. Pasukan Laos yang memasukkan Kantana gagal mengubah nasib dan Malaysia berjaya memutamakan permainan 21-18. Laporan tadi mengakhiri MG Flash hari ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan selamat malam.